حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah kita akan mulakan pengajian kita pada pagi ini dengan bermulanya dengan kitab yang pertama, iaitu Panduan Bersuci dan Bersolat bagi Pesakit. Jadi pada pagi ini buka muka surat 15. Surat 15 iaitu ciri-ciri individu mukallaf yang wajib menunaikan solat. Sebelum saya mulakan pembacaan kitab ini, suka juga saya maklumkan iaitu tentang soalan yang telah dikemukakan oleh puan kita, iaitu telah niat jamak takhir. Masa tu masih siuman, asal masih ada, tetap telah niat jamak takhir. Kemudian masa niat tu masih elok, masih syuman. Selepas daripada itu tak boleh. Selepas daripada tu dia pensang. Kemudian sedar kembali selepas daripada pensan itu, waktu asar masih ada lagi, masih sempat lagi untuk meninggalkan solat. Jadi iaitu mulanya niat jamak takhir, sebelum masuk waktu asar niat nak jamak takhir sembahyang zuhur dengan asar. Selepas itu dia pun pensang. Pensan hinggalah lewat dah waktu asar, pulih kembali. Kalau nak dikirakan sempat lagi lah nak bersolat 4 rakaat tu, asar dan zuhur. Jadi puan kita tanya, sah tak lagi hak niat sebelum pada pensang itu dipakai setelah ciuman balik dan sempat untuk bersolat zuhur dan asar 2 rakaat sekalipun dah lewat dah waktu asar. Jadi saya tanya Datuk Ambak, dia kata boleh, sebab pensan itu tidak membatalkan niat. Pensan itu tidak membatalkan niat. Jadi hak niat sebelum daripada pensan tu, kemudian lepas pada pensang baru kita sembahyang, boleh. Boleh. Itu. Buka muka surat 15 pagi ini. Kitab yang pertama, ciri-ciri individu mukallaf yang wajib menunaikan solat. Ciri-ciri individu mukallaf yang wajib menunaikan solat. Sebelum daripada itu, suka juga saya maklumkan iaitu tentang doa selepas wuduk, tentang doa selepas wuduk yang dibaca. Selepas wuduk hendaklah berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah diriku ini, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini ke diriku ini ke daripada golongan hamba-hamba-Mu yang bertaubat, daripada golongan orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah hamba-Mu ini daripada golongan yang suci bersih, daripada kekufuran maksudnya. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah diriku ini di antara hamba-hamba Kamu yang soleh. Sebab sabda baginda ada bersabda, kelebihan doa ini, fadilat membaca doa selepas daripada mengambil wuduk. Sabda baginda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a summa qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kata baginda, siapa yang membaca doa tersebut selepas mengambil wuduk, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yaf'alu ma ayyuhasya yadkhulu min ayyuhasya'ah. Bila kita baca doa itu, selesai kita baca doa itu, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, akan dibukakan baginya, bagi orang yang membaca itu, ke-8 pintu syurga. Kita dah dengar syurga itu adalah 8. Itu fadilatnya. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita rasakan sikitnya doa betul besar. Habuannya itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda, futihat lahu abwabul jannati samaniyah, dibukakan baginya. Setelah kita baca doa itu, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 itu. Yadkhulu min ayyuha yadkhulu min ayyiha sya'a, maka ia akan masukkan ke dalam surga itu ke dalam pintu mana yang dia hendak kehendaki. Itu besar fadilatnya. Ia akan masuk ke dalam surga itu di mana, pintu mana yang ia kehendaki. Boleh buat pilihan pula. InsyaAllah lah kalau kita mengamalkan tak. Sebab amil wuduk ni ialah orang yang hendak sembahyang, yang nak menunaikan fardu yang diwajibkan. Itu sembahyang itu ada hak yang diwajibkan, wuduk pun hak yang diwajibkan. Doa itulah sebagai habuan tambahan kita, bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa semua orang dah ingat tak doa tu? Cuma sekali buat sekali tidak je. Jadi kita tahu akan kelebihan tu. Setiap kali kita baca dibukakan ke 8 pintu surga, dan kita akan masuk ke dalamnya dalam pintu mana yang dikehendaki. Maka akan menjadi agak tak lupalah lagi untuk kita mengamalkannya tak. Sekurang-kurangnya untuk solat fardu setiap 5 kali sehari sembahyang kita membaca doa itu tak. Kemudian kita nak buat ibadat-ibadat sunat lain, tak ada wuduk, nak baca Quran ke apa, nak sembahyang sunat ke, baca lagi. Maknanya kalau kita amalkan berterusan paling kurang 5 kali sehari semalam, kita mendoakan doa ini, minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini daripada golongan hamba-Nya yang bertaubat, dan jadilah diri ini daripada golongan yang suci bersih daripada sifat munafik dan kekufuran lah yang dimaksudkan. Dan jadikanlah
hamba-Mu ini daripada di antara hamba-hamba Kamu yang soleh, ataupun jadikanlah diriku ini daripada di antara hamba-hamba-Mu yang soleh. Besar maknanya sesuai jugalah menasabah. Fadilatnya akan dikurniakan seperti demikian itu. Jadi pada pagi ini ciri-ciri individu mukallaf yang wajib menunaikan solat. Bila seorang itu telah mukallaf, maka diwajibkanlah ke atasnya, difardukan ke atasnya sembahyang yang 5 waktu. Bila dah mukallaf seorang itu melalui tanda-tandanya, ataupun tak ada tanda pun bagi lelaki ini, orang lelaki tak ada tanda pun, tapi bila berumur 15 tahun itu tak dapat tidaklah dia dikatakan mukallaf. Yang pertama Muslim, kedua mencecah usia balik, ketiga berakal. Ini dikatakan orang yang mukallaf lah, orang yang mukallaf yang diwajibkan ke atasnya rukun-rukun Islam, iaitu pertama adalah dia itu seorang Islam. Seorang Islam, kalau selagi tidak beragama Islam, dia tidak dimukallafkan, diberatkan, tidak dikenakan padanya untuk menunaikan rukun-rukun yang wajib dalam rukun Islam. Yang keduanya mencecah usia balik. Mencecah usia balik. Kalau belum balik, macam budak-budak sekarang, sekolah rendah dah semayang dah. Daripada sekolah asuhan, taman asuhan, pasti ke tadika ke taska ke, ustaz dia ajar dah bacaan sembahyang tu dah. Kemudian bila di sekolah rendah pula, masuk pula kelas kafa, memang dah dipraktikkan dah solat itu. Dah dipraktik dah solat itu, tapi dia belum balik lagi. Bila belum balik, artinya memanglah tidak diwajibkan ke atasnya. Memanglah tidak diwajibkan ke atasnya, tetapi kalau dia tak buat pun tidak berdosa. Tapi walaupun begitu, baginda telah mengesurkan kepada umat-umatnya supaya mendidik anaknya menunaikan solat terlebih awal. Wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha, kata baginda, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah ahlaka sama ada isteri kamu. Yang wajib utama ke atas suami ialah memerintahkan isterinya mendirikan salat, dan seterusnya anak-anaklah. Wasbir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Walau dalam keadaan mana pun kamu, kesusahan ke, kepayahan ke, sakit ke, sakit ke sehingga kan tak boleh bangun pun, solat tetap wajib kena tunaikan selagi akal berfungsi. Itu maksudnya wasbir, dan bersabarlah 'alaiha, kamu di dalam mengerjakannya. Kita orang sahak ni maknanya tertuju juga. Maknanya banyak dengan urusan macam mana pun wajib menunaikannya. Apatah lagi dan fokuskan keutamaan kepada yang sakit-sakit ni lah. Sakit semacam mana pun tak boleh bangun sekalipun, selagi akal berfungsi, maka solat tidak digugurkan, wajib ditunaikan. Itu wasbir 'alaiha, dan sabarlah kamu dalam mengerjakannya.
Dan walaupun maknanya solat itu dipardukan setelah balik, tapi baginda mensyurkanlah kepada umat-umatnya supaya mengasuhkan anak mendirikan solat terlebih awal. Artinya baginda kata suruhlah murru auladakum bis-shalah, kata baginda, perintahlah, suruhlah anak-anak kamu itu supaya mendirikan solat. Wahum abna sab'i sinina, iaitu ketika mereka itu telah berumur 7 tahun. Tak, kalau berumur 7 tahun maknanya nak ke lelaki puan pun memang tak balik lagi lah ni. Tak balik lagi lah, walaupun belum difardukan ke atasnya, maka baginda sudah mengesurkan kepada kita semua supaya mendidik anak kita mendirikan solat terlebih awal. Iaitu baginda kata murru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'ina sinin. Suruhlah anak-anak kamu itu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun. Budak-budak sekarang ni pandai dah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrina sinin, dan pukullah sekiranya mereka degil juga, babil juga, enggan juga untuk mendirikan solat. Pukullah setelah mereka berumur 10 tahun. 10 tahun kena pukullah. Sebab dekat dah nak balik ni, kalau nak ikut kira tak. Dekat dah. Kalau puan tu ada yang balik dah ni. Sebab masanya paling awal 9 tahun Qamariah. Jadi baginda kata pukullah mereka, iaitu anak-anak kamu itu ketika mereka berumur 10 tahun. Seandainya mereka enggan daripada mendirikan solat ataupun menunaikan solat, sekalipun pada masa itu masih lagi belum dipardukan, sebab mereka itu tidak mukallaf lagi pun telah disuruh terlebih awal dengan suruhan yang agak keras jugalah, sehingga disuruh pukul sekalipun. Dan pukul itu janganlah pukul yang mencederakan, tapi pukul yang menakutkan. Wa fariqu bainahum fil madaji', dan asingkanlah di antara mereka pada tempat tidur. Jadi yang pertama Muslim, yang kedua mencecah usia balik, dan yang ketiga berakal. Berakal. Tak tahulah, kita ni pandai sebut akil balik, akil balik dah. Akil itu ni yang berakal lah, yang akan molek. Yang akan molek akil balik yang sampai umur. Jadi percatuman kedua-dua itulah barulah dikatakan mukallaf. Kalau umur saja cukup tapi akal tidak sempurna, tak mukallaf juga. Kalau akal saja sempurna, molek dah, tapi tak cukup umur lagi, macam budak-budak sekarang pun tak mukallaf lagi. Mukallaf artinya orang yang diberatkan ke atasnya hukum, menunaikan fardu-fardu yang diwajibkan. Jadi di antara ciri-ciri individu mukallaf, mukallaf ini yang akil balik lah, yang dikenakan, diberatkan atasnya untuk melaksanakan fardu-fardu, rukun fardu dalam agama Islam, iaitu pertama Muslim, naklah beragama Islam. Kedua mencecah usia balik, dan ketiga ialah berakal. Berakal. Mesti ada 3 ini dulu. Barulah orang itu diwajibkan ke atasnya menunaikan solat. Solat wajib ditunaikan. Dia kata solat itu wajib ditunaikan selagi individu itu masih sedar.
Artinya masih sedar, akalnya masih berfungsi. Masih berfungsi. Sakit berat macam mana pun, kalau tanya dia boleh jawab, kalau panggil pun dia cakap pun dia boleh jawab. Artinya itu masih sedar. Individu yang individu, selagi individu itu masih sedar, sekalipun tidak mampu bergerak, ada orang sehingga pun tak mampu bergerak pun wajib solat itu wajib ditunaikan selagi akalnya masih berfungsi. Dan kita sesuai jugalah kenapa solat ini tidak boleh dikecualikan, sesuai dengan iaitu perjanjian iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan coba menjatuhkan anak Adam ini, biarlah sama-sama masuk ke dalam neraka bersama dengan dia, sebab dia telah dikatakdirkan menjadi sebagai kafir, menjadi ahli neraka dari sebabkan Adam. Dan iblis telah meminta kebenaran daripada Adam, daripada Allah Subhanahu wa taala, akan menggoda anak Adam sehinggalah kepada saat akhir, sehinggalah saat akhir dia nak menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan ini pada masa saat akhir inilah yang paling takutnya. Yang paling takutnya, yang sangat perlu kita doakan, minta kita mati dalam husnul khatimah ni, dalam keadaan yang pengakhiran yang baik. Sebab iblis sentiasa menunggu peluang, sentiasa datang untuk menggoda, untuk menanggalkan iman kita pada saat-saat akhir hidup kita. Seandainya takdirkanlah tanggal iman kita, kemudian kita pun menghembuskan nafas yang terakhir, maka berarti kita mati dalam keadaan tidak beriman. Bila mati dalam keadaan tidak beriman, maka pada adatnya kekallah orang yang mati dalam keadaan tidak beriman itu ke dalam neraka. Sebab itulah sembahyang ini sembahyang ini tidak dikecualikan sakit macam mana pun. Sakit macam mana pun tidak dikecualikan selagi akalnya berfungsi. Solat wajib ditunaikan selagi individu itu masih sedar. Itu masih sedar. Sekalipun tidak mampu bergerak pun, walaupun tak gerak dah pun, wajib solat wajib ditunaikan. Wuduknya diambil, dibantu oleh orang yang segar, yang tidak batal wuduknya, yang bukan mahrim, tolong bantu menjalankan, melaksanakan wuduk. Dan si sakit itu hanyalah berniat sahaja. Ketika mukanya dibasuh, dia pun berniatlah sebagaimana kita segar ini juga. Habis. Individu yang hilang sedar sepanjang waktu. Seandainya berlaku pesang, hilang sedar sepanjang waktu, pesang lah ataupun pitang. Individu yang hilang sedar sepanjang waktu solat, umpamanya pintang yang sedar, kita baca dulu, sepanjang waktu solat, bukan akibat pelampauan menurut syarak, seperti pengambilan obat bius yang dibenarkan, gugur daripadanya kewajipan solat waktu tersebut, namun sunnah diqadarkan setelah kembali sedar. Kata individu yang hilang sedar, sebab ayat yang atas tadi kata masih sedar sekalipun tidak mampu bergerak, solat wajib ditunaikan. Jadi bagaimana pula dengan individu? Individu yang hilang sedar sepanjang waktu solat, sama ada
waktu zuhur sahaja ke ataupun zuhur dan asar ke, pesang masa tu. Bukan akibat pelampauan menurut syarak, tak sedar itu bukanlah satu akibat yang mengambil sesuatu yang menyebabkan dia pesang mengikut syarak, seperti pengambilan obat bius yang dibenarkan. Seperti dia pesang dengan sebab mengambil obat bius yang dibenarkan. Jadi kemudian dia menjalankan pembedahan. Bius itu dibiuskan sebelum daripada waktu zuhur lah. Maknanya dia mungkin setengah jam sebelum lakukan pembedahan, barulah setelah dia jelira dengan obat bius menjadikan tak sedar diri lah, barulah lakukan pembedahan. Dan dikatakan pembedahan itu berjalan selama 3 jam. Daripada pukul 1 sampailah pukul 3. Baru tamat pembedahan. Dia tak sedar lagi. Tak sedar lagi. Maka sedar tak sedar, masuk waktu maghrib baru sedar. Jadi sepanjang waktu zuhur dan asar dia tidak sedar. Tidak sedar, maka individu yang hilang sedar sepanjang waktu solat, tak kiralah sepanjang untuk satu waktu ke, sampai makan masa 2 waktu ke, ataupun makan masa 3 waktu solat ke, tak. Bukan akibat pelampauan menurut syarak lah. Pelampauan menurut syarak iaitu seperti pengambilan obat bius. Bukan akibat pelampauan mengikut syarak, hak tak melampau lah ni. Seperti pengambilan obat bius yang dibenarkan. Maka gugur daripadanya kewajipan solat waktu tersebut. Gugur daripadanya kewajipan solat waktu tersebut. Masa itu dia tidak berakal. Pada nombor 3 tu berakal, dia tidak berakal, artinya akalnya tidak berfungsi. Namun begitu, sunat diqadakan setelah kembali sedar. Sunat diqadakan. Kalau tak qada pun tak ada apa dah lah. Terlepaslah daripada kewajipan menaikkan solat itu, sebab tidak sedar. Sepanjang waktu solat itu dia tidak sedar. Dan tidak sedar pun bukan kerana akibat dia buat sendiri, tidak, kerana perubatan. Tetapi kalau sunat dia qada, tak qada pun tak apa, sebab pada masa tidak syuman, pada masa hilang akal, maka gugurlah fardu solat ke atasnya. Tapi dia kata sunat. Namun sunat diqada setelah kembali sedar. Artinya bila sebut sunat, diberi pahala lah maksudnya. Diberi pahala kalau dia qada setelah dia sedar. Kalau tak qada pun tidak berdosa, sebab ketika dia tidak sedar itu tidak wajib ke atasnya salat, tidak wajib ke atasnya. Sebab tu dia kata namun sunat diqada. Artinya kalau dia qada juga dapatlah pahala sebagai pahala sunat. Dapatlah pahala daripada sunat itu, sunat setelah kembali sedar. Bagian berakal lagi ni, wajib ditunaikan solat dalam waktunya jika kembali sedar walaupun di akhir waktu. Wajib ditunaikan pula solat tu. Kalau dia sedar, wajib pula ditunaikan solat. Wajib ditunaikan solat dalam waktunya. Ditunaikan solat dalam waktunya, iaitu jangan beri habis waktu itu. Bila kita sedar, maka pada masa itu wajib dah
kita tunaikan solat. Dan biarlah kita dapat menunaikan, hendaklah kita menunaikan solat itu di dalam waktu hak yang kita sedar itu. Dalam waktu kita sedar itu. Kalau waktu sedar kita tak buat selalu, kemudian kata nak habis dah zuhur ni tak buat selalu, kemudian masuk asar. Kena dirikan qada lah pula. Dirikan qada lah. Wajib ditunaikan solat dalam waktunya jika kembali sedar, walaupun di akhir waktu. Walaupun di akhir waktu. Umpamanya zuhur tadi terlepaslah, sepanjang waktu zuhur tak sedar. Kemudian asar suku jam lagi, atau nak habis dah waktu asar, maka pada masa itu jadi wajib lah ke atas kita ni yang sakit tak ni, bila sedar jadi wajib lah tunaikan solat asar itu. Dia kata walaupun di akhir waktu, artinya setengah 10 minit lagi dah bersih, ambil wudu apa, sempatlah walaupun di akhir waktu, artinya mesti ditunaikan. Kalau dapat 1 rakaat kemudian masuk maghrib, maka dikirakan dia telah menunaikan solat secara tunai, bukan qada. Dikirakan tu tunai. Sebab apa? Cukup 1 rakaat dah sempurna dah. Ada qiyam, ada rakaat, ada sujud, cukup sempurna dah, maka dikirakan solatnya itu solat tunai, bukan qada. Tapi kalau pendek lagi pun kena buat juga. Anggaran dang juga ni nak akad takbiratul ihram. Akad takbiratul ihram, aku sembahyang fardu asar 4 rakaat, kan tunaikan Allah Taala dah. Allahu akbar, tiba-tiba masuk waktu maghrib. Solat itu hendaklah diteruskan, jangan diberhenti. Tapi sempat dalam waktu asar itu sekadar niat dan takbiratul ihram saja, maka solat itu dikirakan jatuh kepada qada. Tapi kalau selesai dah 1 rakaat baru masuk waktu maghrib, solat itu dikirakan jatuhnya solat yang tunai, bukan qada. Itu maksudnya kembali sedar walaupun di akhir waktu mesti tunaikan. Sebab setelah sedar itu kembali dah kewajipan solat itu ke atas diri kita, wajib ditunaikan. Buatlah sebab apa segera. Kalau dapat sempurna 1 rakaat kemudian masuk waktu yang berikutnya, maka dikatakan solat itu solat yang tunai, bukan qada. Tapi kalau sempat takbiratul ihram saja, masuk dah waktu yang lain berikutnya, solat itu dikatakan sebagai solat qada. Tapi teruskan, bukan suruh teruskan. Itu maksud dia kata walaupun tu di akhir waktu tu, hati sikit saja dah. Lepas basuh bersih tubuh ni, ambil wudu apa, qiyam, Allahu akbar, dan lah maknanya kemudian masuk waktu pun kena tunai juga. Tidak dikecuali dah daripada tidak diwajibkan. Bila sedar saja, masuklah di bahagian orang yang diwajibkan ke atasnya solat. Boleh Boleh. Saya teruskan. Okey. Jika hilang sedar sepanjang waktu zuhur. Katakanlah jika hilang sedar sepanjang waktu zuhur, maknanya dia pitam ke sebelum daripada masuk waktu zuhur. Kemudian pitam sebelum masuk waktu zuhur sampailah habis waktu zuhur. Itu maksud. Jika hilang sedar sepanjang waktu zuhur dan kembali sedar walaupun di akhir waktu asar, macam saya sebut tadi dah, sedar tak sedar panjang waktu zuhur tu memang tak sedar lah. Itu bila tak sedar sepanjang waktu, maka gugurlah fardu ke atasnya. Kemudian asar pula. Asar bila gugur setelah tamat waktu asar tu, kalau tak sedar lagi baru gugur. Tapi dia kata
Jika hilang sedar sepanjang waktu zuhur dan kembali sedar walaupun di akhir waktu asar. Dekat nak habis dah waktu asar baru sedar. Diwajib malah. Wajib ditunaikan. Wajib baliklah. Solat wajib baliklah. Menaikkan solat ke atasnya. Wajib ditunaikan solat asar. Dan diqadha solat zuhur. Kenapa jadi berambing gitu? Sebab macam sebut, sebab dua-dua ni boleh dijamakkan solat. Boleh dijamakkan solat. Jadi zuhur pun kena qadha. Walaupun akhir waktu asar dah baru sedar, dan bila sedar wajiblah kita tunaikan asar, wajiblah kata kita solat asar. Hak zuhur tadi terlepas dah kena ikut. Tapi oleh kerana ilatnya dalam syarat buat, oleh kerana dua waktu ini boleh dijamakkan, dikira sebagai satu. Sebagai maka kerana itulah asar jadi tunai dan wajib qadha juga sembahyang zuhur. Okey. Okey. Begitu juga jika hilang sedar sepanjang waktu maghrib dan lepas sembahyang asar dah lah tiba-tiba pesang, pitam. Sedar tak sedar dia kata. Begitu juga jika hilang sedar sepanjang waktu maghrib dan tak sedar juga sepanjang waktu maghrib. Artinya lepas sembahyang asar dia pun pesang berterusan lah, pesang tak sedar ni. Sampailah dia kata sedar tak sedar, walaupun di akhir waktu isyak. Dekat nak masuk subuh pula baru sedar. Nak masuk subuh baru sedar. Itu di akhir waktu isyak. Wajib ditunaikan solat isyak. Wajib ditunaikan solat isyak sebab isyak dah habis lagi dah, dekat nak masuk subuh, akhir waktu isyak. Maka solat isyak sembahyanglah secara tunai. Itu maksudnya. Ada lillahi ta'ala lah, usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang fardhu asar 4 rakaat tunaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib ditunaikan solat isya dan diqadhakan solat maghrib. Sebab isya dengan maghrib dengan isya boleh jamak. Ilatnya itu kesnya itu dipegang begitu sebab boleh qadha dua tu. Jadi isya sembahyang tunai, maghrib sembahyang qadha. Tidak terlepas juga maghrib daripada tidak sembahyang. Tidak terlepas walaupun dia pesang start daripada lepas sembahyang asar tadi dah sampailah ke habis maghrib, sampailah isya, tak apa. Sedar tak sedar nak dekat nak masuk subuh pula. Dekat nak masuk subuh artinya waktu isya masih ada. Maka sebab itulah isya wajib ditunaikan secara tunai lah, wajib didirikan secara tunai. Ada alillahi ta'ala, tunaikan Allah Subhanahu Taala. Oleh kerana isya dan maghrib ini dua sembahyang yang boleh dijamakkan, maka maghrib pun hendaklah ditunaikan, hendaklah diqadhakan. Qadha'an lillahi ta'ala. Boleh? Okey. Yang keempat, tadi ciri-ciri individu mukallaf yang wajib menunaikan salat dah. Yang pertama muslim, keduanya mencecah usia baligh, ketiganya berakal, keempat suci daripada haid dan nifas. Bagi perempuan suci daripada haid dan nifas. Kat atas tu sama saja laki perempuan tak? Muslim mencecah
cecah usia balik, berakal sama laki, ya, perempuan pun begitu, laki pun begitu. Tapi yang keempat khusus kepada wanita, iaitu hendaklah suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Jika seorang wanita suci daripada haid atau nifas di dalam waktu solat, walaupun di akhir waktu, macam hak paisan tadi juga, tak? Maknanya nak habis waktu esok barulah berhenti haidnya. Wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Jika seorang wanita suci daripada haid atau nifas di dalam waktu solat, walaupun di akhir waktu, wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Sebagai contoh, jika suci walaupun di akhir waktu asar, wajib ditunaikan solat asar dan diqadakkan solat zuhur. Baru sin bawa datang balik. Bila suci berambil selalu dah lah. Sebab boleh jamak dah. Suci waktu akhir waktu isya, tunai waktu isya, qadak waktu maghrib. Sebagaimana telah diterangkan hak bahagian hilang akal tadi. Sebagai contoh, jika suci walaupun di akhir waktu asar, wajib ditunaikan solat asar. Solat asar jadi wajib lah. Bila suci saja, solat asar jadi wajib. Kata dia wajiblah dia ke mandi apa dan terus bersembahyang asar dengan niat adaan lillahi ta'ala, tunaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diqadak solat maghrib. Lepas pada semasa dia pun solatlah maghrib 3 rakaat, tapi dengan niat qada. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Itu hal kerana qada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi haraplah golongan wanita fahamlah maknanya. Hak pesta ni jarang berlaku, tapi kalau hak haid tu setiap bulan berlakunya, maka wajib ambil fahamlah maknanya. Waktu yang sebelum daripada waktu suci itu tak boleh diqadakan solatnya, iaitu maghrib dan isya, zuhur dan asar. Waktunya ada waktu itu tunai, selepas tunai qadalah waktu yang sebelumnya itu. Boleh saya teruskan, Haji Ali? Teruskan. Okey. Syarat-syarat sah solat. Syarat-syarat sah solat. Muka surat seterusnya, muka surat 16. Syarat-syarat sah solat. Solat yang dilakukan itu, yang kita lakukan, yang kita tunaikan itu mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Mesti cukup ada memenuhi syarat-syarat berikut, syarat-syarat yang akan disebut ini. Ada syarat pula. Tadi ciri-ciri individu mukallaf. Sekarang syarat-syarat sah solat. Solat yang dilakukan mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Mesti memenuhi syarat-syarat berikut, iaitu yang akan disebut nanti. Kalau kita lihat ada 5 syarat. Pertama, dilakukan dalam keadaan suci daripada najis pada tubuh, badan, pakaian dan tempat solat. Pertama, sebab apa? Sebab menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak
mampu menghilangkan najis pada tubuh badannya, wajib juga menunaikan solat sekalipun bersama najis sebab ini adalah sebagai menghormati waktu. Namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Okey. Iaitu dilakukan dalam keadaan suci. Syariat pertama, sembahyang yang hendak ditunaikan itu, kita yang nak menunaikan ini hendaklah dalam keadaan suci daripada najis. Satu ialah suci daripada najis pada tubuh badan. Tubuh dia itu adalah suci, bersih daripada najis. Yang kedua, pakaian. Mesti pakaiannya tidak ada najis, bersih daripada najis. Bau dah apa, bekas-bekas peluh tak ada masalah. Sebab kotor tu tak masuk kotor, hak itu tidak masuk dalam najis. Tak. Jadi pakaian pun nak suci daripada najis, dan tempat solat pun nak menyucilah suci daripada najis juga, tidak ada najis. Menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menaikkan solat sekalipun bersama najis. Tunai solat itu sebagai menghormati waktu. Sebagai menghormati waktu. Tetapi namun solat tersebut yang kita ada pada badan kita atau pakaian kita najis itu, solat wajib tak ditunaikan. Tetapi solat tersebut, dia kata, namun solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Perlu diqadakan dah. Bagaimana? Umpamanya katakan darah di belakang. Darah di belakang. Kena rating kayu tadi apa? Tak. Kita pergi cari kayu api ke, tiba-tiba terkenalah rating kayu, darah di belakang. Memang payahlah nak bersih, tak ada orang nak tolong pun, kita seorang tak. Waktu dah masuk. Waktu dah masuk. Jadi Zuhur nak habis dah ni. Darah tak boleh nak bersih. Sebab luka di belakang, tangan tak sapat, orang lain tak ada nak tolong. Sembahyang wajib ditunaikan. Sembahyang wajib ditunaikan. Tetapi dia kena qada balik. Tunai salat dulu, tapi qada balik. Ataupun boleh jadi begini, gi nebah jali tak, nebah berop, tertetak di bahagian betih. Siapa nak bersih ni? Tadi hak di belakang tak boleh. Betih, darah, nak pergi cari tempat adai tu ambil masa juga. Waktu nak habis dah. Duka tadi, terluka tadi, sedangkan waktu nak habis dah. Waktu nak habis dah, solat wajib ditunaikan. Pada masa itu betih berdarah. Kalau nak pergi cari air dulu, apa nak basuh, nak bersih baluk, habis waktu. Waktu habis. Jadi sedangkan waktu nak habis dah, jadi ada najis lah pada badan kita. Oleh kerana waktu dah singkat dah, nak pergi bersih dah, nak pergi cari air dulu, nak baruk dulu pula, maka wajiblah kita tunaikan. Dalam keadaan ada najis. Dalam keadaan ada najis, iaitu darah tadi itu. Iaitu itu menurut mazhab Syafi'i, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan. Atas belakang nak mampu mana? Nak tengok pun tak boleh. Duk berasa darah. Petak-petak kat sampah tangan, petak bukan tempat luka atas lagi. Tak boleh juga. Sedangkan kita seorang waktu nak habis,
wajiblah kita tunaikan solat itu. Ataupun luka di betih boleh siapa dah nak bersih, boleh sanang dah, tapi waktu sekat sak dah waktu sepik dah pula, nak pergi bersih nak balut tak dan, kalau bersih balut apa tak dan habis waktu, maka tunaikanlah solat itu secara dalam keadaan ada najis pada tubuh badan kita. Contoh, ada najis sebagai sebab apa tu? Wajib menunaikan solat sekalipun bersama najis. Solat kenapa wajib? Sebagai menghormati waktu. Sebagai menghormati waktu. Namun walau begitu solat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Perlu diulang kembali setelah sembuh. Ataupun artinya boleh balik dah, balik bersih dah, pergi klinik apa, tapak plaster apa dak tu dah. Maknanya perlu diulang kembali setelah sembuh, ataupun keadaan molek memang darah tutup dah ni. Belakang ni jahit tutup molek dah, darah dah tubik dah selepas bersih ni. Macam tepek plaster apa, maka kena qada dah. Esok kena wajib. Yang kedua, syarat, syarat solat. Yang pertama, dalam keadaan suci daripada najis pada tubuh badan, pakaian dan tempat dak. Dah. Okey. Pakaian, tak ada dah. Ini tempat keadaan yang musakah belaka lah ni. Musakah belaka lagi. Allah yang tadi kena luka dekat mana, dekat anggota sembahyang dalam tubuh badan kenalah baju kain kita, sedangkan tak ada hak lain dah. Tak ada hak lain dah. Kita bukan jalan bawa bekal, tak ada hak lain dah, maka wajiblah kita tunaikan dalam keadaan pakaian kita ada najis. Wajib tunaikan juga. Tak boleh nak kecuali, wajib tunaikan. Sekalipun pakaian kita bernajis, tetapi solat ini taklah diqadakan semula. Tunai wajib tunai dulu. Taklah diqadakan semula. Dan solat tersebut sah. Ulama sama ada darah pada tubuh ke, ada darah pada pakaian ke, dan salat tersebut sah serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Ini mazhab lain pula. Waktu menghormati waktu, namun salat tersebut perlu diulang kembali setelah sembuh. Menurut satu pandangan masyhur mazhab Maliki, dibawa datang juga mazhab lain, iaitu mazhab Maliki. Pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan waktu menunaikan solat, tak adil dah. Sekalipun bersama najis, dia wajib juga dirikan solat dalam keadaan tubuh mempunyai najis dan ataupun pakai, dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Ini bagi mazhab Maliki. Dan kenapa dibuat datang begini? Sebab kita telah belajar tentang talfiq. Talfiq menggabungkan dua mazhab dak. Jadi maknanya kalau kita nak pakai hak bahagian sembahyang dengan tubuhnya ada najis, kita tunaikan solat itu sah, dan nak pakai hak talfiq mazhab Maliki, tak payah qada. Tak payah qada untuk kesenangan belaka. Itu kalau kita nak ambil hak tu, maka dinamakan talfiq. Tak.
talfik. Menurut satu pendapat yang masyhur mazhab Maliki, pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh badan wajib menunaikan solat. Solat wajib ditunaikan juga sekalipun bersama najis, sekalipun ada pada tubuh badan dia itu najis, dan solat tersebut sah serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Serta tidak perlu diulang setelah sembuh. Di sini ada perbezaan. Hak wajib tunai mazhab Malik Syafi'i, mazhab Maliki pun wajib tunai, dan Syafi'i kata sah, Maliki pun kata sah. Tapi perbezaan di situ, Syafi'i kata wajib qada balik bila sembuh. Mazhab Malik kata tak perlu qada dah. Di situlah ada perbezaannya. Jadi ini pergi kepada kis talfik, menggabungkan dua mazhab. Bagi orang dia rasa dia tak nak qada dah, dia peganglah pak mazhab Malik, kita kata tidak perlu qada. Oleh kerana dia juga ahli sunnah wal jamaah, masa ahli sunnah wal jamaah, nak pakai bolehlah. Dinamakan talfik. Dinamakan talfik. Itu orang alim lah yang boleh pakai pak tu. Macam dulu Mufti Syed Yusuf Az-Zawawi kan, Mufti Terengganu orang Mesir tu kan. Mana orang yang berilmu dalam pak mazhab lah, dia boleh lah. Macam kita ni temusa tak apa dah lah, boleh dah lah. Nak pak-pak tu orang yang berilmu betul lah, berpengajian betul lah dalam bidang syarak ni, dalam bidang syar'i ni, bahagian fiqh ni, bahagian hukum ni. Maknanya dia mengetahui. Bolehlah dia nak pakai pak-pak pun. Macam saya Yusuf Zawawi dulu, saya kata, orang kata tak dia eret anjing tak. Saya dah orang bandar lapok lah, anjing masuk bau duduk dalam rumah. Sebab dia pegang bahagian tu, dia pegang Hanafi. Kita budak-budak lah, kita ni orang darat tak nampak, orang bandar nampak lah. Gitu. Ya. Yang ketiga, syarat-syarat sah pula yang ketiga, pertama dilakukan dalam keadaan suci. Yang kedua, yang ketiga, yang kedua tak, dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Tadi suci daripada najis. Suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Yang kedua pula suci daripada hadas. Dilakukan dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Pesakit yang tidak mampu bersuci daripada hadas besar, tak ada air. Tak ada air. Maupun hadas kecil, hadas kecil pun tak ada air juga. Wajib menaikkan solat pada waktunya. Tapi bila masa waktu, solat wajib ditunaikan sebagai menghormati waktu. Sebagai menghormati juga waktu. Namun ia perlu diulang kembali setelah sembuh menurut mazhab Syafi'i. Okey, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung. Dan kitab yang kedua, bersempena dengan bulan Rajab yang akan datang dalam 13 hari lagi. Jadi untuk ini kita berhenti dulu sifat
kitab Kashful Ghabiyah, kita dengar tentang kelebihan-kelebihan bulan Rajab dulu. Semoga kita dapat ambil fadilat kurniaan Allah kepada hamba-hambanya dalam perkara-perkara dalam bulan Rajab. Sebab Rajab itu syahrullah, kata baginda, Rajabun syahrullah, Rajab itu bulan Allah. Jadi hak Allah lah, nak bagi banyak mana pun kepada hambanya. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu Rasulullah kata bulan aku, Ramadana syahru ummati, Ramadan bulan umatku. Banyaklah fadilat Tuhan kurniakan dalam bulan Ramadan kepada kita umatmu Muhammad, yang khususnya solat sunat tarawih yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Terdengarlah. Saya bacalah ni kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid dengan bahasa Melayu karangan Al-Alamatu Al-Imam Bahjah Dinul Islam Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Yang kita kenal Syekh Daud Fatani. Kitab karangannya. Maka adalah di tepi kitab ini, hamis kitab ini, satu kitab yang bernama kan dia Al-Fawaidul Bahiyah, pada menyatakan hadis Nabi SAW. Bermula bilangan segala hadis yang ada di dalamnya, dan tepi kitab itu 831 hadis. 831 hadis karangan Al-Alim Al-Alamah Ibnu Muhammad Hamidul Ar-Rani bin Asy-Syafi'i, karangan Muhammad Hamid Ar-Rani, tepi itu daripada mazhab Syafi'i lah juga. Sakallahu. Jadi dengar insya-Allah dapat kita ambil faedah. Di antaranya Babu Fadil Rajabin. Ini suatu bab pada menyatakan kelebihan Rajab. Bab pada menyatakan kelebihan Rajab. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi minha arba'atu hurum. Yang berarti bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu 12 bulan. 12 bulan lah, macam kita ambil daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebutkan lah di dalam kitab Allah. 12 ini ada namanya disebut, bulan-bulan ini 12 ini ada disebut dalam kitabullah. Kitabullah. Tak mungkin dalam kitab Al-Quran, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu kitabullah belaka. Tak. Setengah daripadanya, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Yakni Rejab, bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Habis.
Kenapa dinamakan bulan haram? Haram bukanlah arti bulan ini haram, kita buat tu jadi haram, haram tidak. Artinya asalnya haram dilakukan peperangan ataupun pertumpahan darah. Sebab orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah dahulu, dia berasabah, berpuak-puak, berhai perang antara puak dengan puak. Ada hal sikit perang, ada hal sikit perang, maka Tuhan jadikanlah 4 bulan daripada belah ini diharamkan melakukan peperangan. Itu maksudnya haram. Haram. Tapi walaupun dia jahiliyah, dia turut apa yang diperintahkan di dalam kitab Allah yang dahulu ada dah ni. Ketahui olehmu bahawasanya ulama meriwayatkan, para ulama meriwayatkan beberapa hadis amat banyak tentang kelebihan bulan Rajab. Para ulama meriwayatkan ada beberapa hadis yang menerangkan tentang amat banyak kelebihan bulan Rajab. Itu para ulama, para alim ulama. Dia ambil beberapa hadis yang mengandungi amat banyak tentang kelebihan bulan Rajab. Dan tetapi muhaddisun, ahli-ahli hadis pula, ini ulama, para alim ulama dalam berbagai bidang agama ada. Tetapi muhaddisun, ahli hadis, mengatakan padanya hadis dhaif. Banyak hadis yang menerangkan tentang kelebihan bulan Rajab itu hadis yang dhaif. Bila kata hadis dhaif, hadis Rasulullah juga, bukan hadis rekaan. Hadis rekaan, hadis maudhu'. Hadis dhaif ni hadis baginda tapi kurang syarat-syaratnya untuk dinaikkan kepada hadis hasan, hadis sahih. Tapi kata ulama, maka disebutkan di sini kerana hadis dhaif diamalkan pada fadail. Sebab apa dia tulis juga, sebab banyak hadis walaupun hadis dhaif tetapi hadis ini menerangkan tentang fadilat kebajikan, tentang fadilat kebajikan, diamalkan padanya hadis dhaif yang mempunyai menerangkan tentang kebajikan, tentang fadilat dan kebajikan yang mendatangkan pahala, maka boleh kita ambil, boleh ambil sebagai sandaran lah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Kailani radhiyallahu anhu dalam kitab Ghunniyah, dalam kitab Ghunniyah ada menyatakan Syekh Abdul Qadir menyebut dibacakan pada awal malam daripada bulan Rajab akan munajat ini, iaitu kita tak ingat ni, ilahi ta'arudulaka fi hazil laylah al-muta'ariduna. Panjang jugalah, panjang juga. Dan telah membilangkan pada Raudah bagi Imam Nawawi. Dalam kitab Imam Nawawi ada menyebutkan di dalam kitab karangannya yang bernama kitab Raudah, maksudnya awal Rajab, malam awal Rajab, kata Imam Nawawi, malam awal Rajab itu malam yang mustajab padanya doa, merupakan malam yang sangat mustajab, yang sangat diterima, dimakbulkan doa hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara fadilat kelebihan bulan Rajab itu, kata Imam Nawawi, pada malam awal bulan Rajab doanya sangat mustajab. Berdoalah apa untuk kebajikan ni sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu maknanya taklah
Kadang tu Allah Subhanahu Wa Taala terima, tapi menunaikannya bukan sebagaimana kehendak kita, ditunaikan dengan perkara-perkara yang baik. Tak. Di antaranya diberikan kesihatan. Kesihatan besar fadilatnya, dapat kita menunaikan ibadat, dapat kita mencari rezeki, dapat kita menunaikan ibadat. Dah kalau tak gerak, rajin semana pun tak boleh nak buat dah. Tak. Jadi kata Imam Nawawi, malam awal bulan Rajab itu malam yang mustajab padanya doa. Habis. Itu doa itu sangat diterima. Sangat diterima. Maknanya yang utamanya bagi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, bagi kesihatan yang berterusan untuk dapat kita menunaikan ibadat kepada Allah. Dan mintalah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan pengakhiran yang baik. Kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda ada bersabda, ketahui olehmu, baginda kata kepada sahabatlah pada masa itu, dan seterusnya kepada semua umatnya lah, terusnya pada kita sampailah pada dunia akhir zaman dah. Kata baginda, sabda baginda, ketahui olehmu bahwasanya Rajab itu syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah. Bila kata bulan Allah, Allah mengurniakanlah sebanyak-banyaknya kepada hambanya. Kepada hambanya yang berkehendak. Kalau hamba yang tak berkehendak, Tuhan turun banyak mana pun tak boleh-boleh, tak berkehendak kepada kebajikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sembahyang pun sembahyang fardu jelah. Maka barang siapa, bagaimana ni? Syahrullah, dan Sa'ban itu syahrul aku, bulan aku. Rasulullah kata, dan Ramadan itu syahrun umatku, bulan umatku. Maka barang siapa puasa sehari daripada bulan Rajab, sehari daripada bulan Rajab, percaya ia akan Allah dan yakin sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin sungguh ini adalah bulan Allah, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan banyak kelebihan kepada hamba-hambanya. Dan harap, kita mengharap pula akan pahala. Memanglah kita buat ibadat ni memang tak ada tujuannya nak dapat pahala lah. Sebab pahala itulah tiket untuk kita mendapat kebajikan seterusnya syurga. Maka mewajibkan dia ridwan yang akbar. Bila kita katanya, kata baginda, barang siapa puasa sehari, barang siapa puasa sehari daripada bulan Rajab dan yakin ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diwajibkan dia ridwan yang akbar. Diwajibkan dia memperolehi, iaitu diwajibkan. Kalau kita wajib mesti buat lah. Kalau pada kita dah diwajibkan, seolah menerangkan sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada hamba-Nya itu ridwan, iaitu keredaan Allah. Ridwan yang akbar, keredaan Allah yang sangat besar. Betul lah apa yang kita naknya, keredaan Allah dah. Keredaan Allah lah yang sangat-sangat kita kehendaki. Yang sangat kita takutnya, ghadabullah, kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Jadi kalau kita puasa sehari daripada bulan Rajab, baginda kata Allah SWT wajib mengurniakan kepadanya keredaan Allah yang sangat besar itu. Ridwanullah yang akbar. Dan dudukkan dalam surga Firdaus yang terlebih tinggi. Akan dudukkan dia
di dalam syurga Firdaus yang terlebih tinggi. Allah, apa begitu hebat besar. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nak fikir, memang tidak boleh difikirkan. Yang penting kita yakin dan percaya. Dah. Kalau dengan nak fikir tak dapat nak dipikirkanlah. Bagaimana besarnya keadaan Allah itu. Yang penting kita yakin dan percaya. Dan barang siapa puasa padanya 2 hari, maka baginya daripada pahala tu 2 kali ganda lah. Dengan puasa sehari ni dapat lagi 2 kali ganda. 2 kali ganda. Sekali ganda ni besar mana, banyak mana sekali ganda ni. Dia kata tiap-tiap satu dha'fun itu, satu ganda itu, umpama dunia, besarnya seperti besar dunia. Ya Allah, hebatnya. Memanglah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak kurniakan banyak mana pun, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam khazanah. Dalam khazanah nikmatnya banyak mana pun dia boleh beri. Tak. Dan begitulah barang siapa berpuasa 3 hari, barang puasa 4 hari, diapiakkan daripada bala dan gila dan juzan dan baras. Artinya mengamalkan puasa 4 hari bulan Rajab, insya-Allah dia tidak akan terkena penyakit kusta. Tak juzam, penyakit kusta, baras dan juga penyakit bala. Barang siapa puasa 5 hari, nescaya disentosakan daripada azab kubur. Tak kena azab kubur. Katakanlah kita puasa 5 hari bulan Rejab ni, dah habis bulan Rejab kita pun mati. Puasa kita buat 5 hari dah terlepas daripada azab kubur. Terlepas daripada azab kubur. Ataupun bulan Syaban kita mati, maka kita dah puasa 5 hari sahaja daripada bulan Rejab ni, terlepas daripada azab kubur. Terlepas daripada azab kubur. Begitulah 6 hari, 7 hari, 8 hari tak. 8 hari ni kebanyakan kita dapat lah. Terutamanya orang Puang, dia biasa berakhir puasa Isnin Khamis, cukup 4 minggu dapatlah 8 hari. Kalau dia nak teruskan hak biasa, kalau Rejab dia nak tambahkan lagi, nak buat 3 pula dah. 3 kali 4 12 hari. Begitulah maknanya. Ada kelebihan semuanya pada setiap hari itu. Direngkaskan lagi. Demikian lagi disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, muliakan olehmu akan Rejab, dimuliakan kamu Allah Ta'ala dengan 1000 keramat pada hari kiamat. Muliakan, kata baginda, kamu muliakan olehmu akan bulan Rejab. Lagu mana kita memuliakan bulan Rejab? Iaitu menambahkan amalan kita lah dalam bulan Rejab. Di segi amalannya, di segi sembahyang sunatnya, di segi puasanya. Kalau sebelum Rejab ni tak puasa, Rejab kita puasa. Tak. Walaupun sehari seminggu pun, itu cara kita memuliakan bulan Rejab itu. Nescaya, kata baginda, nescaya Allah akan memuliakan kamu. Nescaya Allah akan memuliakan kamu dengan 1000 keramat. Keramat artinya kemuliaan, dengan 1000 kemuliaan. Dengan 1000 kemuliaan Allah Ta'ala pada hari, bila tu? Pada hari kiamat besok. Ketika di padang mahsyar kita dikurniakan dengan 1000 kemuliaan. Sebagaimana maknanya kita dengar begitu seksanya ketika di padang mahsyar, maka orang yang berpuasa, orang yang memuliakan bulan Rejab ini terlepaslah daripada keseksaan ataupun kepenat
kenikmatan, kesusahan ketika di pada masa nanti. Habis satu. Ni hak boleh untuk barang siapa mandi pada awal bulan Rajab, kata Rasulullah. Barang siapa mandi pada awal bulan Rajab atau pada pertengahannya atau pada akhirnya. Barang siapa mandi pada awal bulan Rajab. Tak teringat. Ada lagi ruang mandi pada pertengahan pula. Kalau hari Jumaat tu teringatlah. Tiap minggu duk buat sama dah. Hak Rejab ni hak setahun sekali mari. Tak sedar dah. Hari ni dua bulan dah katakanlah. Ada lagi peluang untuk mendapat fadilat itu, iaitu baginda kata barang siapa mandi pada awal Rajab atau pada pertengahannya atau budak kata dan atau pada pertengahannya atau pada akhirnya. Sekali je dalam bulan Rajab. Apatah lagi kalau dapat orang sungguh siapa buat siapa 3 dah. Malah mandi pada awal bulan Rajab, mandi pada pertengahan, mandi pada akhir. Lebih dah lagi dah. Ni baginda kata atau. Dan hak yang pertama buat hak yang pertengahan. Dah ingat juga, sibuk juga. Dan buat hak yang akhir. Atau yang akhirnya dikeluarkan daripada dosa. Dikeluarkan daripada dosa seperti diperanakkan dia oleh ibunya. Bila kata ibadat apa pun dikatakan dikeluarkan daripada dosa, bersih seperti diperanakkan oleh ibunya, maksudnya dosa-dosa yang kecil lah. Walaupun kecil itu adalah dosa. Bila kata dosa memberi keazaban ada. Walaupun sikit. Dah kalau sikit-sikit dihimpun banyak juga jadi. Dah kalau kita hak kecil ni kita tak cuba nak buang, lama-lama jadi besar juga. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Di antara dosa kita diampunkan semuanya. Dosa kecil itu kita mandi bulan Rajab. Ini fadilat kelebihan bulan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata, puasa 13 hari bulan Rajab. Barang siapa berpuasa sebanyak 13 hari. Berpuasa 13 hari bulan Rajab. Artinya kalau Isna Khamis tu 8 hari tak? Ni maknanya puasa ada 3 kali, ada 4 kali seminggu. Bolehlah 13 hari. Bulan Rajab seperti puasa 3,000 tahun. Seperti kita ni berpuasa 3,000 tahun. Dah umur ambil mana kita nak dapat umur 3,000 tahun tak? Tapi untuk mendapat seperti puasa 3,000 tahun itu, iaitu kita puasalah 13 hari daripada bulan Rajab. 13 hari daripada bulan. Puasa 14 hari. Kalau barang siapa puasa selama 14 hari, sebanyak 14 hari bulan Rajab, seperti puasa 10,000 tahun. Allah. Itulah maha kayanya Allah SWT, maha kasih Allah SWT kepada hambanya. Puasa 14 hari sahaja bulan Rajab, iaitu bulan Allah. Inilah maknanya kita memuliakan bulan Rajab. Satu daripada cara memuliakan bulan Rajab, iaitu bulan Allah. Jadi maknanya kata Sayyidina Ali, kalau berpuasa 14 hari, dia mula dengan 13 hari, tak hilap. Berpuasa 14 hari seperti puasa 10,000 tahun. Nak ambil dan umur. Tapi fadilatnya boleh kita nak dapat. Seperti puasa 10,000 tahun. Dan puasa 15 hari seperti puasa 100,000 tahun. Lagilah. 14 hari 1,000. Tambah je sehari 15 hari. Gandaannya 10 kali pula.
seperti berpuasa 15 hari, seperti berpuasa 100,000 tahun. Maknanya puasa ini ibadat yang perlu pada pengorbanan. Dan nak dapat penuh tu kenalah syarat-syaratnya pula. Walaupun begitu, yang penting utamanya puasa dulu. Daripada Nabi SAW, sikit lagi, Rajab itu syahrullah. Rasulullah kata Rajab itu bulan Allah. Maka bila Rasulullah kata syahrullah, Rasulullah pun ditanyalah oleh seorang sahabat, apa maknanya ya Rasulullah? Apakah huraiannya? Makna bulan syahrullah itu, Rajab itu syahrullah. Sabdanya, lalu baginda pun menjawablah pada sahabat yang bertanya itu, bahwasanya bulan Rajab ini bulan ditentukan dengan maghfirah, bulan yang ditentukan dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini menentukan dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keampunan itu bagi siapa yang berkehendak, bukan? Orang tak berkehendak buat tak tahu tak gitu saja je atau tak ada lah dapatnya. Tak. Bahkan semayang pun tak cukup juga. Iaitu kata baginda, tafsir daripada bulan Rajab ini bulan Allah, iaitulah kerana bulan inilah bulan yang khususkan oleh Allah dengan maghfirah, dengan memberi keampunan kepada hambanya. Nak dapat keampunan mestilah bertaubat, bukan minta. Tapi keampunan yang besar. Dan ditegah menumpahkan darah. Dan padanya dalam bulan Rajab inilah ditabatkan Allah akan anbiya-Nya. Dalam bulan Rajab inilah Allah SWT memberi taubat kepada para nabinya. Dan dilepaskan awliya-Nya daripada seru. Begitulah Allah SWT melepaskan para wali-wali ini, para kekasih-kekasih Allah, melepaskan daripada seteru. Dan barang siapa puasa akan Rajab, mewajibkan asalnya oleh Allah 3 perkara. Barang siapa puasa Rajab, puasa sebulan ni, sebulan bulan Rajab, lama dah lah ni, amal dah ramai hak puang lah. Barang siapa puasa masa kita budak-budak tok-tok je, puasa 3 bulan. Barang siapa puasa akan Rajab, mewajibkan Allah Ta'ala, artinya puasa sebulan ni mewajibkan Allah Ta'ala ke atasnya, wajib Allah Ta'ala kurniakan ke atasnya 3 perkara. Diampunkan bagi segala dosanya. Segala dosanya diampunkan. Yang dahulu, dosanya yang dahulu diampunkan. Lepas pada Rajab buat juga tak masuklah dalam ni, yang dahulu. Dan dipeliharakan bagi barang yang tinggal daripada umurnya. Selepas daripada bulan Rajab tu, Allah SWT sentiasalah pelihara kita. Dipeliharakan barang tinggal umurnya selagi nak mati. Pelihara ke mana? Artinya dipayahkan bagi kita untuk nak buat perkara yang tak baik. Itu dipeliharakan. Tak pelihara kita supaya berat kita nak membuat perkara yang tidak baik, dan ringan bagi kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Ringan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Itu dipeliharakan daripada umur yang tinggal. Disentasakan dia daripada dahaga fi yaumil adil akbar, yakni Allah Ta'ala hari kiamat besok, orang ni di pada masa tidak merasa dahaga. Puasa 3 sebulan bulan Rajab ni, besok di pada masa dia tidak selamat daripada merasai dahaga. Maka sembah seorang laki-laki. Tiba-tiba bangun dah pula seorang sahabat. Aku daif dari berpuasa akan sekalian. Dak urak ya Rasulullah nak puasa sebulan ni.
maklumlah aku ni tua dah hama. Dak agak ya Rasulullah nak puasa sebulan. Tapi kelebihan fadilat yang Tuhan kurniakan tu memanglah nak sangat. Memang nak sangat dak. Memang nak sangat. Lalu baginda pun menjawab sabdanya, puasalah padanya. Kalau gitu puasalah pada awalnya sehari, pada tengahnya sehari, pada akhirnya sehari. Puasa 3 hari. Awal Rejab sehari, pertengahan Rejab sehari, akhir Rejab sehari. Bahwasanya engkau diberikan pahala seumpama pahala orang yang puasa sekaliannya. Kamu dapat juga pahala seperti orang puasa 30 hari. Tak apalah dak. Kita ni hak sekurang-kurangnya buatlah juga 3 hari. InsyaAllah dengan berkat dapat juga pahala hak 30 hari tu. Tak apalah, hasrat kita tak. Tapi biasanya hak dah buat tu tambah berhenti dan tambahlah jadi 3 hari, banyakkannya terus lah. Nak puasa senang kami lah pula. Tapi paling kurang dah nak juga Rasulullah kata dah tak mampu. Tak mampu ada seorang tak mampu. Mempuasalah 3 hari, 1 pada awalnya, 1 pada pertengahannya dan 1 pada akhirnya. Maka bahwasanya engkau diberi pahala seumpama pahala orang yang puasa sekaliannya. Ditanyakan pula lagi, tanya lagi, akal Rasulullah, orang yang lemah daripada puasa Rejab, apa diperbuatan? Tak erat juga Rasulullah nak puasa 3 hari pun. Saya nampaklah maknanya arwah ayah saya dah umur 75. Tak erat sampai lepas hasra aku rasa gelitik macam nak terkebul orang. Tu puasa Ramadan, hak puasa orang puasa belaka. Masuk asar saja ketolak, macam orang orang kena buka. Apatah lagi Rejab ni hak bukan semua orang puasa. Tak lagilah tak erat. Tak erat juga ya Rasulullah. Tak erat nak puasa juga ya Rasulullah walaupun 3 hari. Umur 80 ni Rasulullah, lepas asar kok gelitik jadi macam kebul orang. Jawab baginda, perbuatlah apa perbuatannya nak dapat juga fadilatnya Rasulullah, nak buat macam mana ni? Okey, sabdanya bersedekahlah, membersedekahlah tak banyak. Pada tiap-tiap hari 1 roti, butir roti ataupun sekeping lah. Pot dulu dia pot dia dulu makan roti payang. Sutir roti sehari je beri sedekah hari ni wimu budak ni wi korang ni. Dulu ramai orang susah. Tak, berilah. Zaman kita bak roti tu bukan makanan asasi. Berilah maknanya. Ambil awal ambil piti RM2 deh, buat beli makanan buka puasa. Jangan buat beli ngecung. Jadi juga. Jadi juga. Boleh tahan nak buat tak? Mana jadi? Mana dah orang juga tua dah ni Rasulullah, tapi nak juga tu fadilat Tuhan kurniakan tu. Rasulullah kata sedekahlah pada setiap hari. Pada tiap-tiap hari 1 roti. Sembahnya jika tiada dapat Rasulullah, kalau tak orang juga tak usah nak beri kat orang. Kita anak-beranak pun bagi sebelah roti seorang sesak. Sesak. Tapi nak ni Ramadan memanglah hak ni hak Rejab tambahan daripada Ramadan nak juga ya Rasulullah. Fadilatnya itu sabdanya. Kalau begitu kok nak beri roti kat orang pun tak cukup juga. Hari ni boleh beri, esok tak boleh. Tak cukup juga sekeping sehari. Sabdanya membaca ia, kamu bacalah subhana man la yabtaghi tasbih illa lahu, subhanal azzul akramu, subhana man laisal izzu wa huwa ahluh. Pendek je tapi kita tak buat tak aja temu. InsyaAllah dah. Saya akan tulis foto stek
kita bagilah. Mana tahu. Tak boleh baca mulut, baca surat tak? Baca surat. Baca tasbih ni boleh. Nak pitih ke budak-budak dua sehari surat beli buka puasa pun boleh. Lagi banyak lah. Tak. Puasa sendiri pun boleh. Maknanya kata Rasulullah, kata baginda, kalau gitu dorak juga zaman sahabat banyak sesak bacalah subhanallahi la yabtaghi tasbih illa lahu subhanal azizul akram subhanaman laisal azzu wa huwa lahu ahluh. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila awal malam daripada bulan Rajab menilik Allah azza wa jalla padanya atas umatku. Rasulullah kata pada malam pertama bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala tilik kepada umatku. Bila kata tilik dengan pandangan rahmat lah. Tindik dengan pandangan rahmat. Masa dah jam 11 kita berarti insya-Allah sambung pula pada minggu depan kita akan dengarlah. Sebelum menjelasnya Rejab seterusnya sampai bulan akan fadilat kelebihan bulan Rejab yang dinamakan Syahrullah sebagai bulan Allah kepada hamba-Nya. Ya. Qada. Ginilah kita ni memang tak terlepas daripada qada dan qadar lah. Maknanya dah kalau rasa tertarik itu memang qada, memang qadar ke atas kita tu ke situlah. Daripada maknanya kalau rasa tak tertarik tu kan kita diberi akal. Tak boleh buat juga tu. Itu menandakan tak boleh menyalahkan, semuanya tak boleh lari kita daripada kawalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diberi akal dan fikiran, ada usaha dan ikhtiar. Yang menjadi lemah laginya tak boleh belajar. Tak boleh dengar, tak boleh belajar, akan nak fikir nak mari nak celah kat mana tu dak eraklah. Dah kita tak tahu kan. Tak mari dengar, tak mari belajar. Begitulah. Memang kita ni kena pegang semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala belaka dan lekukan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Dan dengar tadi memanglah kita ni cakap tu hak yang mengajar, yang belajar senang nak sebut dalam lingkungan qada dan qadar Allah. Bila berlaku satu peristiwa dak erak, dak ingat dah. Kalau dak pergi tadi pun tak berlaku perkara ni. Lepas dah qada dan qadar tu kalu pula dah lah. Alhamdulillah. Kita masihlah lagi direngankan tubuh badan kita ini untuk datang ke majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada taman-taman surga, iaitu merupakan satu pahala yang besar lah menghadiri majlis ilmu ini. Selain daripada dapat makluman dan pengetahuan, dapat ilmu, pahala dikurniakan dengan pahala yang besar. Sepanjang majlis ilmu berjalan ini, malaikat rahmat sentiasa memayungi dan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya